Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan keselamatan adalah perkara yang tidak boleh diabaikan dan mesti dijaga atau dipelihara. Tegas Baginda, apa-apa jua perkara yang tidak selamat mestilah dielakkan. Justru penangguhan menunaikan ibadah haji pada tahun ini adalah disebabkan oleh pandemik coronavirus di mana Baginda mengingatkan mereka yang telah tersenarai pada tahun ini tidak akan merasa kecewa atau berduka cita. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan demikian dalam titah berutusan sempena Hari Raya Ailadha tahun 1441 Hijrah bersamaan 2020 Masihi yang disiarkan secara langsung ke seluruh negara. Menyentuh mengenai peristiwa korban Nabi Ibrahim dan putera baginda Nabi Ismail alaihi wassalam yang benar-benar menguji keimanan dan kesabaran mereka, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan umat akan datang wajar membina azam bagi memiliki keimanan dan kesabaran yang sama, khasnya ketika menghadapi satu-satu ujian berat lagi mencabar. Dunia pada masa ini, termasuk kita umat Islam, masih saja diuji dengan pandemik coronavirus. Setiap negara mempunyai pasukan petugasnya masing-masing. Mereka ini tidak syak lagi memiliki semangat rela berkorban yang tinggi, sehingga sanggup berhadapan dengan risiko bahaya tanpa mengira masa dan keadaan. Kesanggupan ini menandakan sikap sabar yang tebal di kalangan para petugas itu. Sesungguhnya, ia bukanlah sia-sia, tetapi bagi kita orang Islam telah dijanjikan dengan ganjaran istimewa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, tafsirnya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar jua yang akan disempurnakan untuk mereka itu ganjaran pahala tanpa terkira. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dengan perasaan yang amat berat negara telah menangguhkan ibadat haji ke Baitullah pada tahun ini. Ini juga adalah satu jenis ujian untuk menguji kesabaran kita. Kerana pada zahirnya, penangguhan ini adalah seperti satu kerugian. Tetapi apabila kita menerimanya dengan sabar, maka tidak mustahil Allah akan menukar kerugian itu dengan keuntungan. Berdasarkan niat kita dari awal-awal lagi, ialah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi dengan takdirnya juga, niat yang baik itu terhalang oleh keadaan. Allah yang Maha Pemurah akan menulis ganjaran pahala bagi hamba-Nya yang berniat untuk melakukan amal saleh, walaupun dia belum melaksanakan niatnya itu. Sebaliknya, hamba yang berniat untuk melakukan kejahatan tidak akan ditulis kejahatannya kecuali setelah dia melaksanakan niat jahatnya itu. Inilah tanda kepermurahan Allah. Dia mengurniakan ganjaran upah kerana niat yang baik, walaupun belum berlaku lagi sebarang amal melaksanakan niat baik itu. Begitu juga tanda keadilan dan belas kasihan Allah. Dia tidak atau belum menghukum sesiapa yang berniat jahat selama mana niat jahat itu belum dilaksanakan menjadi kenyataan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah penangguhan menunaikan ibadah haji tahun ini adalah kerana perkara keselamatan. Namun titah Baginda, niat baik mereka yang telah tersenarai akan menerima ganjaran pahala dari Allah.
jadi penangguhan untuk menunaikan ibadat haji bagi mereka yang telah tersenarai pada tahun ini. Janganlah merasa kecewa atau berduka cita. Berdasarkan niat baik mereka telah pun terpahat di sisi Allah untuk diberikan ganjaran pahala menurut kehendaknya. Penangguhan berlaku adalah kerana perkara keselamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keselamatan adalah perkara yang tidak boleh diabaikan. Ia mesti dijaga atau dipelihara. Apa-apa jua perkara yang tidak selamat mestilah dielakkan. Akhirnya, beta dan keluarga beta ingin mengambil peluang mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua lapisan rakyat dan penduduk yang beragama Islam. Semoga sekalian kita akan mendapat perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala berkat hari raya yang mulia ini. Amin. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan sifar kes jangkitan baharu COVID-19 hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, hari ini tidak ada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 436 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020, 3,717 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 461 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 40,663 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengira Anak Damit mengadakan majlis doa kesyukuran berakhirnya gabungan bantuan sepadu Barisan Hadapan Pandemik COVID-19 bagi sembahyang fardu Jumaat di masjid berkenaan. Gabungan bantuan sepadu tersebut dijalankan bermula 29 Mei lalu. Majlis doa kesyukuran berlangsung di masjid berkenaan di Kampung Manggis Madang. Semasa majlis ini, penyampaian sijil kepada petugas Barisan Hadapan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku penasihat jawatan kuasa takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit. Juga hadir Yang Berhormat Pengiran Haji Ali Pengiran Maun, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Prakaspi. Sedekah itu mencakupi pelbagai bentuk, bahkan senyuman yang menggembirakan orang lain pun dianggap sebagai satu sedekah. Demikian dinyatakan oleh khatib semasa menyampaikan khutbah Jumaat bertajuk Pahala dan Keutamaan Bersedekah yang perinciannya dapat diikuti sebentar nanti. Umat Islam dianjurkan untuk hidup saling tolong-menolong dan bantu-membantu kerana dengan yang demikian akan menimbulkan perasaan hormat menghormati, kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara satu sama lain. Salah satu cara untuk melaksanakan konsep tolong-menolong dan bantu-membantu itu ialah dengan bersedekah. Khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Pahala dan Keutamaan Bersedekah antaranya menekankan berinfak atau membelanjakan harta dengan bersedekah kepada mereka yang memerlukan dapat membantu mendidik diri dan menjadikan seorang insan itu sentiasa mengambil berat terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya.
Sedekah itu mencakupi pelbagai bentuk bantuan, pertolongan dan sesuatu yang mendatangkan kegembiraan, menerusi apa yang kita berikan kepada saudara mara, rakan taulan atau sesiapa sahaja. Bahkan senyuman yang menggembirakan orang lain pun dianggap sebagai satu sedekah. Menghalalkan atau melepaskan hutang adalah sedekah. Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sembahyang adalah sedekah. Membuang sesuatu yang berbahaya di jalan adalah sedekah. Setiap amalan dan perbuatan ma'ruf juga adalah satu sedekah. Ingatlah wahai kaum muslimin, inilah keberuntungan bagi orang-orang yang bersedekah. Oleh itu, orang-orang yang enggan bersedekah, yang takut atau tidak mahu hartanya berkurang, mereka sebenarnya berada dalam kerugian yang bukan sedikit tetapi sangatlah besar. Ini kerana dengan bersedekah kita boleh menikmati ganjaran yang begitu banyak dengan mudah dan berlipat ganda dari apa yang telah kita keluarkan. Maka rebutlah peluang keemasan ini. Sesungguhnya bersedekah itu umpama suatu pelaburan yang tidak akan mengalami kerugian walau sedikit pun. Bahkan ia adalah sangat menguntungkan. Ibadah korban merupakan peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, yang mana peluang ini hanya datang pada setiap bulan Zulhijjah bermula dari 10 sehingga 13 Zulhijjah. Hukum melaksanakannya adalah sunat, iaitu sesiapa yang melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Perkara ini dijelaskan oleh Awang Muhammad Nasheed bin Supri, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, semasa ditemu bual RTB. Saat ibadah korban ini ada bermacam-macam kelebihannya. Di antaranya adalah salah satunya menambah amal kebajikan kita ni, menambah amal ibadat kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apabila kita ni melakukan ibadah korban ini, ianya adalah sebagai penebus dosa kita ni yang pernah kita ni lakukan sebelum ini. Dan seterusnya lagi, apabila kita ni melakukan ibadah korban ini, kita ni akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Awang Muhammad Nasheed juga menjelaskan memakan sembelihan daging korban sendiri seperti korban nazar, hukumnya adalah wajib disedekahkan kesemuanya dan haram atas orang yang berkorban itu memakan daging tersebut. Sekiranya seseorang itu memakan daging korban wajib tadi itu, jadi haruslah dia menggantikan daging korban tersebut dengan kadar apa yang dimakannya itu, dengan kadar berapa yang dimakannya, dan tidak wajib dia menyembelih semula yang lain. Maksudnya tidak perlu ia menyembelih lagi sekali. Manakala orang yang melakukan ibadah korban sunat, maka hukumnya sunat bagi dia untuk memakan sebahagian ataupun sedikit daripada daging korban tersebut. Sepasang suami isteri penduduk tetap ditahan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN pada 21 Julai 2020 kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. Kedua-dua suspek yang berumur 40 dan 35 tahun itu ditahan dalam satu serbuan di kawasan letak kereta salah sebuah restoran makanan segera di Gadong. Serbuan menemukan paket plastik berisi pecahan hablur dipercayai dadah jenis ketamin. Dadah kelas B melebihi 20 gram yang dianggarkan bernilai lebih RM1,200. Turut dirampas alat perkakas yang dipercayai digunakan untuk menghisap dadah. Timbangan digital dan telefon bimbit kesemuanya dipercayai digunakan untuk aktiviti pengedaran dadah dan sejumlah wang tunai dalam anggaran lebih RM17,000 dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran dadah. Kedua-dua suspek mempunyai rekod kesalahan lama di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27. Seorang daripada suspek disiasat di bawah Seksyen 3A APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar yang boleh membawa hukuman minimum 3 tahun penjara dan 3 sebatan dan hukuman maksimum 20 tahun penjara dan 15 sebatan dan memiliki bagi tujuan mengedar dadah terkawal kelas B. Kedua-dua suspek juga disiasat di bawah Seksyen 6(A) APD iaitu kesalahan memiliki dadah terkawal yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun atau denda sebanyak RM20,000 atau kedua-duanya.
Siasatan turut dijalankan bagi kedua-dua suspek di bawah Seksyen 6-B APD, iaitu kesalahan memakan darah terkawal yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun atau denda sebanyak RM20,000 atau kedua-duanya. Seorang daripada suspek juga disiasat di bawah Seksyen 7 APD Penggal 27, iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 3 tahun atau denda sebanyak RM10,000 atau kedua-duanya. Manakala kedua-dua suspek disiasat di bawah Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012, iaitu atas kesalahan membersihkan wang haram. Sebarang maklumat yang mencurigakan berhubung kegiatan penyalahgunaan dadah, hubungi talian 244-8877 semasa waktu pejabat atau hotline 8777-444 selepas waktu pejabat atau email ncb@narcotics.gov.bn. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menerima 2 anugerah bagi kepimpinan, inovasi dan kecemerlangan dalam perbankan, perusahaan kecil dan sederhana dan dedikasinya kepada inisiatif-inisiatif tanggungjawab sosial korporat. Kedua-dua anugerah berkenaan diberikan oleh Penerbit Review Perbankan dan Kewangan Global adalah sebagai pengiktirafan ke atas tumpuan BIBD dalam melaksanakan penyelesaian komprehensif yang menjadikan perbankan lebih efisien, kos-efektif dan mudah diakses oleh klien perusahaan kecil dan sederhana. Di samping memberikan sokongan jangka panjang dan perubahan mampan melalui pendidikan, masyarakat dan pembangunan para pengusaha tempatan. Menurut Review Perbankan dan Kewangan Global, visi strategik pelaburan berterusan dalam teknologi, pelaksanaan perkhidmatan inovatif dan komitmen kepada pembangunan sosioekonomi di negara ini menjadikan BIBD muncul sebagai bank terbaik dalam kategori-kategori tersebut. Wakaf adalah salah satu amalan sedekah yang sangat dituntut oleh Islam dan dijanjikan dengan ganjaran yang amat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pewakafnya. Dengan hasrat tersebut, kumpulan meraih berkah menyampaikan sumbangan wakaf kepada Masjid Kampung Pudak Mukim Kota Batu. Sumbangan wakaf diserahkan kepada Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Antara sumbangan wakaf ialah memperbaiki lantai masjid dan sambungan elektrik, menggantikan lampu dan kipas masjid yang rosak serta menyumbangkan beberapa peralatan untuk kegunaan kelas seperti kerusi dan meja. Sumbangan memaparkan keprihatinan orang ramai dan kumpulan berkenaan dalam membantu memperbaiki tempat beribadah. Gerai perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 yang pada awalnya dijadualkan berakhir hari ini kini dilanjutkan selama 2 hari sehingga Ahad 2 Ogos 2020. Menurut siaran akhbar Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, gerai-gerai perayaan di beberapa lokasi yang telah ditetapkan di setiap daerah dibuka mulai 5 petang hingga 10 malam. Syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan-Jabatan Bandaran dan Jabatan Daerah Temburong adalah masih dikekalkan. Sehubungan itu, para peniaga dan pengunjung gerai perayaan diseru supaya sentiasa mematuhi arahan-arahan dan nasihat-nasihat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Individu yang didapati tidak mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang ditetapkan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204.